Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama pada tengah hari yang penuh barakah ini, sementara kita menunggu masuknya waktu zuhur pada hari ini, lebih kurang jam 1.16 petang. Marilah sama-sama kita ambil manfaat lebih kurang 15 minit mendengar sedikit sebanyak tazkirah. Moga-moga menjadi barakah pada kita semua yang dikasihi Allah sekalian. Sidang hadirin muslimin muslimat, penonton FB Live Surah Ar-Rahman, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, tuan-tuan asatizah, anak-anak murid, ustaz yang Allah kasihi sekalian. Sihat no? Ustaz harap semua sihat. Sahabat-sahabat pun sihat belaka. Harap surah ustaz je lah. Senyum habis senyum dah. Kalau senyum lebih sangat nampak gigi kita tak lawa, tak macam orang lain. Gigi kita takat ni saja. Jadi insya-Allah yang dikasihi Allah sekalian, syukur kepada Allah kerana Allah masih panjangkan umur kita sehari lagi untuk kita menikmati rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang cukup istimewa buat kita semua. Kalau kita nak bandingkan Ramadan yang tahun lepas, mungkin kita boleh bersolat berjemaah di masjid, di surau. Tapi pada tahun ini, Ramadan yang kita lalui bersama dengan perintah pergerakan, kawalan pergerakan PKP. Hampir sebulan lebih kita berada di rumah, duduk bersama ahli keluarga, dan kita ambil manfaat. Pada bulan Ramadan tahun ini, hampir 14 hari kita berpuasa, kita berada di rumah. Kalau sebelum ni kita berpuasa dalam keadaan kita kena bekerja. Bagi yang kena bekerja, bekerjalah. Bagi frontliner barisan hadapan, mereka bekerja. Rumah saya juga bekerja di hospital kena bekerja. Bagi kita yang mengajar, cikgu juga bekerja di rumah, mengajar anak-anak kita. Anak-anak juga berada di rumah. Ambil manfaat yang Allah berikan pada kita. Walaupun musibah yang datang pada kita, kita ambil sebagai hikmah yang Allah nak berikan kepada kita. Kalau bulan lain, kalau kita tengok tahun lepas, kita boleh puasa dalam keadaan mungkin letih dan sebagainya, balik kerja lewat, kena singgah bazar Ramadan. Tahun ni kita puasa di rumah sepenuhnya. Betul? Kita puasa di rumah sepenuhnya. Kita boleh puasa bersama anak dan isteri, buka puasa bersama, tak kalut. Si bapa pun boleh jadi chef. Kalau kita tengok di Facebook lah ni, ramai sehinggakan mereka wujudkan Facebook masakan tak jadi. Ramai kaum lelaki menjadi chef. Rakan-rakan saya tengok ramai jadi chef. Sebab apa? Duduk di rumah. Selain pada mengajar, mereka juga memasak. Begitu juga kaum wanita. Satu hikmah pada kaum wanita kita, bila masa datangnya Ramadan, kena pula perintah PKP, mereka diberi kelebihan tak perlu masak. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peluang untuk kita menikmati rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini akan menjadi satu momen yang indah pada kita, kenangan buat kita. Jika Allah masih memanjangkan umur kita untuk bertemu lagi pada Ramadan tahun hadapan, kita doa pada Allah. Janganlah kita ada lagi musibah seperti ini. Ada sahabat kita kata Ceh Maggi. Ada yang buat Maggi pun macam-macam. Saya ingat sahabat-sahabat pernah kita berkemping ramai-ramai dulu. Ada satu tempat di Teluk Senangin, ketam banyak. Kita ambil Maggi, buat Maggi ketam. Makan sampai tak lalu, sampai nak temutah, hari-hari makan ketam. Tapi Maggi ketam lah. Tapi bukan Ceh Maggi ketam. Tu pengalaman kita lah. Anak-anak dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat yang dikasihi.
Hari ni 14 Ramadan. Sudah 14 hari kita berpuasa. Jadi mari sama-sama kita merenung sejauh mana amalan yang telah kita buat mampu memberi kesan kepada kita dalam mendidik jiwa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ramadan merupakan madrasah yang terbaik. Terbaik untuk kita menjadikan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bila datang Ramadan dia rasa seronok. Sebab apa? Bila Ramadan dia boleh berkumpul bersama sahabat-sahabat, pergi masjid berjemaah bersama-sama, buka puasa bersama-sama. Ada orang dia tak seronok, dia lebih suka puasa duduk di rumah. Berbeza manusia, tidak sama satu antara yang lain. Ada orang dia suka bila bulan Ramadan ni paling seronok bagi dia. Sebab apa? Sebab ada bazar Ramadan. Rezeki melimpah ruah. Orang yang berniaga pun seronok bila datangnya Ramadan. Sebab apa? Rezeki di bulan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam pun, yang bukan beragama Islam pun bila datang Ramadan, mereka pun kata seronoknya Ramadan ni tak sama dengan bulan yang lain. Sebab itu istimewanya Ramadan Allah berikan kepada kita tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, ada orang datang Ramadan sama saja pada dia. Tiada perubahan pada dirinya. Kalau dulu bila datangnya Ramadan, dia tak puasa, mai tahun ni pun sama juga tak puasa. Ada di kalangan kita yang tidak berpuasa. Kalau kita tengok dalam berita yang ditunjukkan dalam Facebook, Instagram, dalam surat khabar dan sebagainya, ada yang ditangkap umur 56, 60 tahun ditangkap tak berpuasa. Dah lah tak puasa, main judi pula. Ini yang menyedihkan kita. Sedangkan umur mereka ini umur yang kita kata senja hampir bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah mereka nak berjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Bagaimana mereka nak jawab dengan Allah sedangkan umur mereka yang ketika itu sepatutnya mereka mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 56 tahun, 60 tahun, sepatutnya kita dekat dengan Allah. Bukan bermakna yang umur belas-belas tahun ni boleh buat benda yang tak elok. Sebaik-baiknya sepatutnya yang muda ni lah, yang tua mesti menunjuk contoh yang baik pada yang muda. Ada juga yang ditangkap duduk dalam lori, makan. Kalau dulu kita kata geng plastik hitam. Siapa yang pernah tengok cerita apa 12 puasa yang dibuat oleh Muhammad Khalid. Kita tengok cerita 12 puasa yang dilakukan oleh pelakon-pelakon yang hebat. Semua tu berlaku dalam realiti kehidupan kita, sanggup beli mi di kedai Ahok, kedai Ahok. Sedap lah, rimau teriak, rimau menangis bila kena rupanya daging. Hak tu yang kita sedih. 17 puasa. Lepas tu main pula cerita seterusnya 16 puasa, apa tu 17 puasa. Ini semua yang berlaku pada kita. Bila berlakunya orang yang tak puasa nampak bagus. Tok Imam pun bukan main. Tok Imam bawa handset lagu Uptown Girl. Bunyi handset. Ini semua pengalaman yang kita lalui, yang kita tengok dalam kehidupan kita. Sebab tu orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni bila mai puasa bulan Ramadan dia rasa cukup seronok, nikmat. Sebab apa? Dia tahu bulan Ramadan ni banyaknya pahala yang berlipat kali ganda. Bila mai bawa mi Allah sedih sungguh kita tengok. Tapi zaman tu masih ada dan law pun ada lagi geng plastik hitam. Jadi baguslah pejabat agama usung mereka ni dalam van jenazah. Usung, kalau boleh usung keliling lah. Bagi lama sikit tapi nak buat ke mana? Tahun ni bazar Ramadan pun tak ada. Jadi peluang pada kita nak tengok bazar Ramadan tak ada lah. Tapi masih juga boleh menega sahabat-sahabat kita COD sajalah ni, order online. Tak lagi sampai. Saya pun order martabak, order sampai pukul 8.30. Allahu Akbar. Jadi moral lah jawab dia. Ini pengalaman kita. Tapi tak apa, kita ambil. Kita sebab dia bagi perkhidmatan pada kita. Kita makan dengan sedap, itulah rezeki kita. Sebab Allah dah bagi rezeki untuk kita. Martabak tu walaupun kita sangka kita boleh makan buka puasa, tak boleh juga. Rupa-rupanya Allah nak suruh kita makan lepas
solat sunat tarawih. Jadi moral untuk kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya Ramadan adalah madrasah yang terbaik untuk mendidik diri kita. Jadi hamba Allah yang bertakwa dalam banyak perkara seperti solat, puasa, jaga percakapan, jaga mata, panca indera, tak kata ke orang, sentiasa menulis yang baik-baik dalam Facebook, kan? Hilang sifat amarah, rajin baca Quran, banyak solat sunat, bangun tahajud. Ini semua amalan yang bagi kita di bulan Ramadan ni cukup banyak pahala. Kadang-kadang Ustaz tengok dalam Facebook, kita tak ingat yang kita ni berpuasa. Kan? Kita tulis kata ke orang macam-macam. Macam-macam kita kata ke orang, kan, sehingga kan kata-kata kita itu boleh mengguriskan hati orang yang membacanya. Sedangkan kita berpuasa, sepatutnya bulan berpuasa kita kuranglah membuat statement kata-kata yang boleh mengguriskan hati orang Islam, mengguriskan hati sahabat-sahabat yang bukan Islam dan sebagainya. Kita jadikan bulan Ramadan ni bulan yang boleh berlipat kali ganda pahala. Banyakkan sedekah, ajak orang buat kebaikan, sebut kata-kata yang indah supaya bila orang baca, orang dengar, orang tengok dapat pahala. Itu yang sepatutnya. Dalam sebuah hadis Nabi, tercatat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan doa 3 kali. Ni para asatizah kita selalu cerita dalam kuliah-kuliah mereka. Jabir bin Abdullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika baginda menaiki anak tangga yang pertama, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang kedua, baginda menyebut amin. Kemudian menaiki anak tangga yang ketiga, baginda masih menyebut amin. Lalu para sahabat bertanya pada baginda, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali." Baginda menjawab, "Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, celaka sungguh seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar daripadanya tanpa diampuni dosanya." Kemudian lalu aku menyebut amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah manusia yang ibu bapaknya masih hidup atau salah seorang daripada mereka masih hidup tetapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Lalu Rasulullah menjawab, aku menjawab amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah manusia yang engkau iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atas engkau. Aku pun menyebut amin. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil apabila Jibril alaihissalam kata celaka seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar daripadanya tanpa diampuni dosanya. Ini yang berlaku pada kita, tuan-tuan. Di bulan Ramadan kita banyak buat solat, kan? Kita berbanyakkan solat sunat, terutamanya solat sunat tarawih. Kita bangun pagi boleh buat solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Sepatutnya bila habis saja Ramadan, amalan yang kita buat seperti solat sunat tahajud, hajat dan sebagainya, solat sunat taubat dan sebagainya, kita teruskan di bulan-bulan dan hari-hari yang lain. Tapi ini yang tidak berlaku pada kita. Sebaliknya, Ramadan itu tidak menjadi madrasah yang terbaik untuk mendidik jiwa kita. Kita boleh buat di bulan Ramadan sebab kita bangun awal, kita nak bangun sahur. Ada orang dia boleh bangun sahur, bangun-bangun tapi tak boleh juga. Dia nak bangun-bangun, dia kencing, lepas tu makan. Dia tak boleh nak solat sunat tahajud walaupun 2 rakaat. Sedangkan susah mana, tidak mengambil masa yang panjang. Hanya 5 minit saja bangun solat sunat tahajud, kan? Makanlah lepas tu. Jadi rugilah mereka yang tidak mengambil manfaat. Dan semoga apa yang kita buat seperti solat sunat tahajud di pagi hari itu, kan, akan menjadi amalan yang baik untuk kita selepas kita buat. Sebab itulah Jibril kata, celakalah mereka ni bila main Ramadan tapi keluar darinya tidak diampuni dosa. Tak ada manfaat apa. Bulan Ramadan bukan main baik pakai telekung, pakai tudung elok, pakai baju pun longgar. Habis saja Ramadan baju pun kuih kurang, kuih ketat dan sebagainya. Begitu juga orang lelaki, kan? Bila main bulan Ramadan mata dia pun tak nampak, dia tak tengok sangat benda-benda yang tak baik. Tahun ni alhamdulillah lah, sebab kita kena perintah PKP, duduk di rumah. Kalau tak kena perintah PKP, kan, bila main bazar Ramadan kadang-kadang kita tengok sedih. Yang berniaga di bazar Ramadan, sebab tu Tok Guru lalu pesan kat kita, kalau pergi nak beli makanan, tengok orang yang berniaga tu, dia tu macam mana, ahli syurga ke, rajin semayang ke, kan? Kadang-kadang semayang pun tak.
Menega daripada pukul 3 sampai pukul 7.30 masuk maghrib. Mayang asyak pun tidak. Ini yang kita sedih. Sepatutnya ambil lah manfaat di situ. Kalau ada tempat yang boleh semayang, sediakan semayang. Ya, semayang lah. Dan patutnya orang yang sediakan tempat untuk buat bazar Ramadan ni, sedialah tempat untuk bersolat. Kadang-kadang tempat solat disediakan, tapi tak pergi semayang juga. Jadi kita pun nak beli, kalau boleh nak beli makanan ni pada orang yang rajin buat ibadat, supaya makanan kita beli tu mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ni tak boleh lah. Kadang-kadang bila pergi bazar Ramadan, pergi bazar Ramadan puasa, tapi pakai pakaian yang ketat, menjolok mata. Kadang-kadang kita heran, depa ni puasa ke tak? Kan? Bangun-bangun pukul 4.30 tu, terus bangun-bangun celik dengan muka tak basuh, terus main bazar Ramadan beli makanan. Hak ni yang kita kesian kat depa. Sepatutnya depa ambillah manfaat bulan Ramadan ni, mendidik jiwa mereka menjadi manusia yang berguna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita buat gitu. Jadi tahun ni rezeki kita lah kuranglah sikit, pahala nak tengok benda-benda yang tak elok. Tapi dia mai kok lain pula, duk tengok benda yang tak elok, tengok dalam Facebook, dalam Google, dalam handset dan sebagainya, pun tak boleh kurang juga. Jadi kita kenalah disiplinkan diri kita supaya kita jaga panca indera kita buat benda-benda yang baik. Kalau COD selamat. Boleh jaga mata, kata Ibn Abdullah. Itu betul. Kan? Tapi orang yang hantar COD pun janganlah hantar orang perempuan, hantar orang lelaki lah, kan? Rider. Main naik motor hantar. Selamat. Kita pun boleh jaga mata kita. Tu rezeki kita, no? Baik tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita amati, Allah telah menjadikan bulan Ramadan ini keseluruhannya adalah bulan keampunan. Bahkan ibadah-ibadah harian yang kita wajib lakukan seperti solat, puasa, ibadat sunat adalah semuanya berbentuk keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kaki yang melangkah ke masjid akan membawa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita nak pergi ke masjid, naik kereta pun dapat pahala, jalan kaki pun dapat pahala. Sebab Allah kira. Kita tak nampak pahala kita. Kalau kita nampak, seronok. Kan pahala kita banyak. Sebab manusia ni Allah tak bagi dia nampak pahala dia. Sebab tu dia tak mau buat. Kalau Allah bagi nampak, sudah tentu dia seronok. Pergi mayang di masjid berjemaah ni, pahala banyak ni, mesti dia seronok. Bagi salam ke orang, Allah bina mahligai. Kalau dia nampak bagi salam tu, dia mahligai duduk sebelah dia. Dia nampak, baru dia nampak kan, seronok. Tapi Allah sembunyikan, Allah rahsiakan, supaya kita banyakkan amal ibadat dan percaya bahawasanya semua itu akan dihitung oleh Allah SWT di padang mahsyar dan diberi kepada kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. No? Baik. Dalam tempoh begini banyak hikmah yang boleh kita perolehi. Kalau dulu kita payah solat berjemaah bersama ahli keluarga, bila mai Ramadan pi masjid, kan? Ada memanglah tak boleh pi masjid, jangan sedih no sahabat. No? Nak buat ke mana? Kan? Tapi kita boleh berjemaah juga di rumah. Ni dah tak pergi masjid, di rumah pun tak berjemaah. Ni yang sedih kita. Kan? Sepatutnya di rumah berjemaah lah bersama ahli keluarga. Anak isteri ada, anak-anak kita ada. Kalau isteri kita kerja, berjemaah bersama anak-anak kita. Kan? Berjemaah bersama-sama. Jadikan dia sebagai satu amalan, insya-Allah. Saya pun dapat feedback daripada sahabat-sahabat. Mereka kata, tak pernah jadi imam, tiba-tiba kena jadi imam, lalu jadi makmum saja. Baru hamba tahu betapa susahnya jadi imam. Sebab tu kalau tok imam duduk depan, hampa jangan duk kata imam baca tak betul, baca tak sedap. Bukan senang nak jadi imam ni. Nak jadi imam ni orang yang terpilih. Tak sepertinya suara sedap. Yang penting bacaan dia betul tajwid dia. Itu yang betul. Kan? Kita boleh latih anak kita jadi imam betul. Macam anak saya, dia jadi Tok Bilal. Lah ni dah 14 Ramadan, 15 hari dah kita jadi imam. Tapi kita baca pun surah pendek saja. Kita tak baca lah Al-Baqarah, Suratul Imran. Kesian kat mereka, takut mereka tak boleh tahan. Di masjid pun kadang-kadang bila mai bulan Ramadan, kita jemput tahfiz, baca 2-3 ayat pun kita tak larat dah. Ni kalau di rumah lagi lah royuk. Anak-anak main 8 rakaat, mereka pun mula buat akal. Abah berapa rakaat dah? Kita pun kata 20 lagi. Nak bagi semangat kat mereka. Alhamdulillah kita boleh buat. Sebab Allah bagi kekuatan pada kita. Janganlah bila buka puasa tu makan banyak sangat. Makan banyak sampai tak larat.
Kan? Jadi macam ulang sawah kan, duduk melengkah, mayang pun tak. Makan ala kadar supaya kita boleh kuatkan badan kita untuk buat solat sunat tarawih. No? Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada yang menonton kan. Alhamdulillah. Dapatlah pahala sama, ustaz pun dapat, nonton pun dapat pahala, no? Makmum perempuan pun boleh cium tangan imam, betul? Belum ni makmum perempuan tak boleh cium tangan ikut imam. Kalau mayang berjemaah di masjid tak boleh cium. Sebab apa? Tak boleh lah. Bukan mahram dia. Yang boleh cium Tok Bilal lah. Tapi menjak kita mayang di rumah ni, makmum perempuan boleh cium tangan Tok Imam. Ni adalah hikmah dia, rezeki. Dan tahun ni tahun paling ramai Tok Imam jadi imam tarawih. Betul? Rezeki siapa yang ada anak mengaji tahfiz, anak dia boleh jadi imam, itu rezeki lah. Ustaz anak kecil lagi, dalam proses supaya anak-anak ustaz pun jadi tahfiz. Nanti bila kita pun tak larat, mereka pula jadi imam. Ini rezeki kita, no? InsyaAllah. Dan selalu kita dengar orang berkata Ramadan ni merupakan bulan yang mulia. Di manakah mulianya Ramadan itu berbanding bulan-bulan yang lain? Kelebihan Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Ramadan Allah sebutkan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuan-tuan dikasihi Allah sekalian, Allah jadikan puasa ini pada bulan Ramadan. Istimewanya Ramadan itu adalah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama sebulan. Dan puasa ini wajib bulan Ramadan, tak boleh buat bulan lain. Kita tak boleh puasa sebulan 30 hari ni, kita nak buat bulan, kata nak buat Syawal. Tak boleh. Syawal boleh buat puasa sunat lah. Nak buat bulan Zulhijjah tak boleh. Zulhijjah kita buat puasa sunat juga. Bulan-bulan lain boleh puasa sunat, tapi tak boleh puasa wajib 30 hari yang Allah bagi. Istimewa pada bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa Ramadan ini istimewa? Bulan Ramadan istimewa kerana ianya juga disebut sebagai Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran seperti mana yang Allah sebut dalam Suratul Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta membezakan di antara hak dan batil. Muslimin dan muslimat dikasihi Allah sekalian, untung kita bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Kena banyak bacakan, membaca Al-Quran. Ini kita banyak baca Facebook, banyak baca WhatsApp. Quran jarang baca. Kita sanggup duduk tengah-tengah malam sebelum tidur kan. Sebelum tidur kita duduk baca WhatsApp, mata muka bercahaya. Bini kita pun kata, amboi suamiku ni cukup beriman, bercahaya wajahnya. Sedangkan duduk baca WhatsApp. Kalau baca WhatsApp baik tak apa agak. Ni duk kacau bini orang. Ini yang masalah yang tak sepatutnya berlaku. Ini bulan Ramadan, bulan pesta ibadah, kata Ibn Abdullah. Betul. Kalau kita tengok Al-Imam Hasan Al-Basri, dia baca Quran, dia kata ada dua kaedah dia baca. Yang pertama, dia akan baca sehari 5 juzuk. 6 hari dah boleh khatam. Kita sehari satu muka pun boleh tentu. Tak baca, rugilah kita. Setiap kali lepas solat bacalah. Bukan kata saja mengusir. Tuan ready. Ambil manfaat. Kalau kita tengok Imam Hasan Al-Basri, dia 6 hari dah boleh khatam. Sehari 5 juzuk. Ada sahabat-sahabat kita yang boleh buat sehari 1 juzuk. Alhamdulillah, ni rezeki Allah pada dia. Sebab Allah isi khumahkan diri dia. Kan? Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, dia baca ke mana? Dia baca satu ayat, dia bertadabbur. Ni yang disebutkan oleh Ustaz Ahmadi Putra dalam Facebook dia. Dia kata apa? Mari kita bertadabbur. Duk baca Quran tapi tak dabur. Siapa yang boleh bertadabbur, buatlah. Dalam ni kita tengok Quran Allah manusia cipta, buat cetak macam-macam. Dah ada dengan dia punya tafsir apa. Kita boleh baca. Kan? Maksud dia pun ada. Jadi pakat bacalah. Ambil satu ayat, satu surah,
baca dengan anak-anak dan isteri kita. Kalau isteri banyak, banyak masalah sikit tu. Kalau isteri satu senang. Baik. Jangan tertipu dengan dunia. Baik. Jadi kita gunakanlah manfaat yang ada di bulan Ramadan ni, banyak membaca Al-Quran. Sudah tentu Allah bagi pahala yang cukup banyak pada mereka yang rajin baca Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran tu memberi pahala yang cukup banyak. Rugilah mereka yang ada Al-Quran di rumah, dia letak di atas meja biar berdebu, suci dalam debu, macam lagu kumpulan Iklim. Kan? Memang betul Iklim buat lagu tu, suci dalam debu. Al-Quran ni suci tapi penuh berdebu. Kita letak saja dalam almari, tak baca. Sebab apa? Orang bagi hadiah. Nak pencen, orang bagi hadiah Quran. Penuh Quran dekat rumah. Jadi tak baca. Jadi rugilah kita bila orang bagi kita baca. Kalau kita tak boleh baca, kita sedekah bagi ke orang lain boleh baca. Barulah dapat pahala. Kan? Orang yang rajin baca Quran ni, kalau kita tengok mereka ni gelisah kalau tak baca Quran sehari. Kan? Kalau dia berhari-hari baca Quran, macam sahabat kita Ustaz Bat, dia Al-Hafiz, dia lalu mengajak anak-anak murid dia macam mana baca Quran, tajwid, suara pun sedap, nyanyi pun sedap. Ustaz Bat ni kelebihan pada kita. Jadi bacalah Quran. Kalau boleh bertaranum itu lebih baguslah. Kan? Saya pun mengaji juga taranum. Tapi lah nafas kuat pendek, makan tak jaga. Jadi suara pun dah apa sedap lah. Dulu boleh gagal, boleh tahan juga dulu, alhamdulillah. Kan? Masa muda lah dah tua. Janggut pun dah beruban. Baik. Kalau kita tengok orang yang rajin baca Quran ni, kalau dia tak baca, dia rasa gelisah, dia rasa macam hidup dia tak sempurna. Macam kita pakai jam. Tuan-tuan, saya kemarin kebetulan sebulan lebih dah jam ni mati. Bateri mampu. Orang Kedah kata. Kan? Bateri tak ada. Kemarin pilah cari kedai jam. Ramai rupanya orang yang bateri jam pun mampu macam saya juga. Kan? Walaupun bateri tak ada, tapi bila pi mana-mana kena pakai. Sebab apa? Kita duk biasa. Bila kita tengok dia tak ada di sebelah kita, di tangan kita, kita rasa hidup kita tak sempurna. Macam tu juga kita dengan Quran. Kalau hari-hari kita duk baca, lepas solat kita baca, bila kita tak baca, kita rasa tak sempurna diri kita. Begitulah orang yang rajin baca Quran. Boleh nak suruh taranum bayati. Allahu Akbar. Tu nanti kita PM neri lah Ustaz Raqami. Allah, kita suruh pun tak sedap. InsyaAllah. Baik. Jadi baca Al-Quran. Sebab Quran ni akan menjadi syafaat pada kita di mahsyar kelak. Dan Quran juga akan menjadi lawyer pada kita. Dia akan menjadi peguam bela pada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baca Quran ni akan bantu kita. Sebab dia akan sebut bagi kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa inilah manusia hamba-Mu yang rajin baca Quran. Sebab itulah orang suruh kita baca surah Al-Mulk dan sebagainya supaya kita terhindar daripada siksa kubur dan sebagainya. Ni penting baca Quran. Ajak anak-anak kita rajin baca Quran. Biar pelan-pelan pun tak apa. Tatih pelan-pelan. Jangan tak baca langsung. Ada yang tak pernah baca Quran. Tak apa. Mula baca dengan Iqra. Saya pun dulu mengaji Iqra. Tapi zaman saya tak ada Iqra. Kita mengaji Muqaddam. Tok guru ajak Muqaddam. Bacalah Muqaddam tu satu-satu. Alif di atas A. Ba di atas Ba. Ta di atas Ta. A. Ba Ta. Lah ni senang. Qara'a, Bara'a, mudah sangat. Teknik-teknik banyak. Jadi mau kan tak mau sahaja. Itulah kelebihan kita yang mengaji Al-Quran. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT. Yang ketiga, bulan Ramadan juga adalah satu bulan yang Allah bagi keistimewaan pada kita. Di dalamnya ada satu malam yang kita panggil malam Lailatul Qadar. Allah tak jadikan malam Lailatul Qadar ni pada bulan-bulan yang lain. Allah jadikan dia pada bulan Ramadan. Ini rezeki kita. Kan? Kita dah berada di pertengahan Ramadan ni. Ni dah malam yang ini 14 Ramadan. Kalau ikut ni malam ni esok malam lah kot. Esok malam kita akan baca doa qunut dalam solat sunat witir. Betul kot kan? Rupanya dah dekat 15 malam dah kita mayang sunat tarawih. Tapi ada orang sedap-sedap ni kata, lah 15 malam dah tak mayang lagi. Allahu Akbar. Hak ni yang sedih kat kita, Jadi rezeki kita. Jadi nak cari Lailatul Qadar ni macam mana?
Banyak cara. Kalau kita tengok Imam Ghazali kata, tengoklah di 10 malam yang terakhir. Kalau kita tengok Nabi buat di 10 malam yang terakhir, banyakkan ibadat, bangun malam, solat sunat tahajud. Kalau sebelum ni buat 2 rakaat, dia buat 6 rakaat. Sebab apa? Nak cari manfaat. Qiyamul lail. Kalau kita tengok dulu, kalau kita boleh pergi surau dengan masjid kan, kita boleh qiyamul lail. Sebab apa ramai masjid pun pakat buatlah 10 malam terakhir, pakat tidur di masjid. Sebab apa? Mana Allah tahu malam satu malam tu Allah bagi rezeki kita bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi untung Lailatul Qadar ni siapa dapat, ibarat melaksanakan ibadat 1000 bulan. Rugilah tuan-tuan kalau tak buat. Lah ni lagi untung sebab buat duduk di rumah. Duduk di rumah takkan tak boleh bangun kot. Kan? Kot nak bangun pagi letih nak pergi qiyamul lail tak boleh. Ni duduk di rumah. Duduk di rumah, gunalah manfaat ni untuk kita bangun di malam hari, di 10 malam yang terakhir. Buatlah tuan-tuan bersama anak dan isteri, ajak anak-anak isteri kita, ajak isteri kita, kejut dia malam hari, yang bangun yang mari kita buat solat sunat tahajud. Mana tahu kita dapat Lailatul Qadar. Ada orang kata dia dapat Lailatul Qadar dah. Pasal apa? Dia bangun-bangun pagi tengok-tengok pokok serai tunduk kat dia. Ini mohong lah. Pokok serai tu tunduk bukan sebab apa? Sebab malam angin kuat. Dia kata dia dapat dah Lailatul Qadar. Macam-macam kan. Hanya Allah yang tahu. Orang yang dapat tu rezeki dah Allah bagi pada dia. Jadi carilah. Sebab tu Allah tak tunjuk kat kita. Allah tak habaq, ni malam ke-12 memang malam Lailatul Qadar. Allah tak beritahu kat kita. Sebab Allah nak kita berusaha bersungguh-sungguh dengan ikhlas untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bulan Ramadan, bila Allah turunkan, Allah jadikan puasa ni pada bulan Ramadan, Allah angkat Ramadan sebagai penghulu pada segala bulan. Bila Allah turunkan Al-Quran pada malam di bulan Ramadan, Allah jadikan Al-Quran ni sebagai panduan, sebagai mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadi panduan pada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah turunkan, Allah muliakan Lailatul Qadar ni pada malam pada bulan Ramadan, Allah jadikan malam Lailatul Qadar ni penghulu pada segala-gala malam yang ada dalam hidup kita ni. Jadi ambillah manfaat bulan Ramadan ni, bukan senang untuk kita melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah manfaat atau hikmah di bulan Ramadan selain pada Lailatul Qadar kan. Bulan Ramadan juga bulan keampunan. Sebab Allah ampunkan dosa kita. Orang yang buat banyak dosa kita ni, mungkin dosa banyak, ada yang kita sedar, ada kita tak sedar, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, yakni mengharapkan keridaan Allah, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi mintalah pada Allah, minta ampun banyak-banyak. Kan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa setiap kali lepas mayang, berdoa. Sebab itulah kita bila solat sunat tarawih, lepas 4 rakaat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa. Dan doa ni juga bukanlah untuk solat sunat tarawih je. Boleh doa setiap waktu pun. Gunalah waktu bila pun, sebab doa ni mustajab pada Allah, yang Allah berikan pada kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan juga istimewa sebab pada bulan Ramadan ada solat sunat tarawih. Bulan lain mana ada solat sunat tarawih? Kita pernah tengok bulan lain ada solat sunat tarawih? Tak ada. Bulan Ramadan saja yang ada solat sunat tarawih. Tak boleh kita ajak Tok Imam lepas solat Isya, bulan Syawal nanti bila lepas raya, habis raya kita ajak Tok Imam, jom kita buat solat sunat tarawih. Itu bulan Ramadan tak boleh buat kan. Sebab apa? PKP. Kita buat bulan ni lepas raya, kita buat Syawal ni kita buat. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh lah, sebab tarawih ni kita buat bulan Ramadan. Jadi janganlah kita berebut siapa nak buat 8, nak buat 20.
Dulu pakat berkeli 8-20, 8-20. Hak geng 8, lepas habis dia balik. Hak geng 20, 20 lah. Tak sabar buatlah. Siapa yang buat 20 dapat pahala lebih. Siapa yang buat 8 dapatlah pahala sampai 8. Siapa buat 12 sampai 12. Siapa buat 20 confirm lah Allah bagi banyak lagi sebab dia buat banyak. Kan, seorang yang kerja kita lah, kita bos kita bagi bonus kat kita. Kan, bagi penghargaan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita buat kerja. Kan, kita rajin. Bos kita bagi penghargaan kepada kita. Ni kerja tak mau buat, malah lepas tu nak penghargaan. Jadi macam mana? Begitulah kita dengan Allah SWT. Rajin buat ibadat, Allah bagi ganjaran pahala yang banyak, rezeki kita. InsyaAllah. Dan bulan Ramadan bukan setakat bulan puasa dosa. Doa kita dimahbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah pada bulan Ramadan ni, insya-Allah mustajab. Kan? Saudara menunggu berbuka puasa, ajak anak isteri duduk sekali-sekama, pukul 7 tu kan. Lah ni 7 kata 7.25 buka puasa. Ambil masa lebih kurang 10 minit, 15 minit, buat tahlil, berdoa pada Allah Taala untuk sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang meninggalkan kita, sahabat-sahabat yang terkorban dalam COVID-19. Kita doa semoga Allah merahmati mereka dan tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Berdoa pada Allah. Buat tahlil. Ni duduk nganga tengok TV. Cerita apa tadi? Bukan gadis biasa ke apa? Lakonan Eda Jebat dengan Remy Ishak. Nak tengok? Tak gilah tengok kan. Buatlah tahlil dulu. Itu yang sepatutnya. Jadi kita sama-sama buat, ambil manfaat yang Allah nak berikan kepada kita. Doa di antara menunggu waktu nak buka puasa tu mustajab. Jadi gunalah manfaat dia. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat pun dah lama saya berbicara dengan tuan-tuan. Sebenarnya ustaz-ustaz kita yang ada dalam ni, asatizah yang ada di luar sana lebih baik daripada saya, dan mereka pun banyak ilmu, dan apa yang disampaikan oleh mereka mungkin lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Tapi moga-moga yang disampaikan ini boleh menjadi manfaat pada diri saya dan pada tuan-tuan yang mendengar dan melihatnya. Ada orang tak boleh dengar tapi boleh tengok, mungkin dia faham apa yang saya cakap. Ada orang nasiblah kod line dia tak apa clear, boleh dengar clear, alhamdulillah. Ada orang dia kata suara tak dengar, Allahu Akbar, mungkin line dan sebagainya. Itu rezeki kita lah. Jadi moga-moga yang disampaikan ini jadi manfaat. Boleh tak buat banyak pun, buat sikit pun jadilah kan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal langsung. Ini saya selalu peringat pada anak-anak murid saya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tak buat langsung, dan jangan tinggal langsung. Buatlah supaya kita dapat manfaat kan. Ni anak-anak ni time pukul 9 pun duk tengok duk WhatsApp lagi kan. Anak-anak kita duk main WhatsApp. Hampa tak mayang ke? Mayanglah dulu kan. Pukul 10 WhatsApp lah. Kawan-kawan kita pun apa tu juga kan. Nak WhatsApp lagi pukul 10. Bagi nampak terdik walaupun malam tu tak mayang kan. Tak mayang sunat terus, mayang 2 rakaat je kan. WhatsApp lah pukul 10. Ni WhatsApp pukul 9 suku orang kata, dia ni tak mayang ke? Janganlah tengok TV, buka TV pun deras sampai jiran pun kata, loh, mereka ni tak mayang ke? Jangan sampai jadi kutu. Moga-moga jadi manfaat pada kita semua. Dan saya sekali lagi mohon ampun dan maaf, apa yang saya sampaikan ni mungkin bukanlah yang terbaik untuk tuan-tuan semua, tapi ni yang terbaiklah untuk diri saya. Saya mohon apa yang saya kata tu untuk diri saya sendiri. Apa yang saya habaq, saya sampaikan hari ni untuk diri saya. Peringatan pada diri saya supaya saya buat apa yang saya cakap. Dan semoga kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan pun buat, alhamdulillah, saya pun dapat sedikit, tak dapat banyak pun, alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa buat solat sunat tarawih, boleh puasa, alhamdulillah. Ustaz ucapkan tahniah pada yang berpuasa. Yang tak boleh puasa muda lagi kan, kecil lagi, tak larat, tak apa, belajar pelan-pelan. Anak-anak mak ayah pula janganlah paksa anak tu sampai dah tak larat, kuih keng kan, jengkreng dia. Bagi dia makan, minum air. Ni sampai budak tu pun tak larat dah, paksa lagi, jangan buat kutu. Semoga bagi manfaat kita semua. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menonton secara live ataupun rakaman dan sebagainya dalam grup ni bergurau dan senda. Alhamdulillah, saya seronok tuan-tuan. Terima kasih banyak. Hak mana saya boleh jawab, saya jawab. Hak mana boleh saya nyahut, saya nyahut. Kita pun bukan ada ilmu sangat, sekadar perkongsian apa yang kita tahu lah. Terima kasih pada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, terkhususnya untuk sektor pendidikan Islam lah, pada Ketua Sektor dia Ustazah Fazilah KPP,
pada Ustaz Tuan Haji Syokir, Tuan Haji Zulkifli. Terima kasih banyak mawa kat saya untuk berbicara bersama tuan-tuan semua secara live. Ini rezeki alhamdulillah lah. Moga-moga menjadi manfaat. Kita tak mau apa-apa. Nak tuan-tuan doa supaya saya sihat, alhamdulillah. Doa saya boleh mengaji dengan baik. Walaupun untuk mengaji lagi tambah ilmu. Tuan-tuan doalah untuk saya supaya tambah ilmu, supaya bila menambah ilmu bukan bagi meninggi diri, supaya lagi rendah diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, moga-moga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma inna a'udzubika minal baras والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua, terima kasih yang menonton. Stay at home, insya-Allah tak lama dah. Kita berdoa pada Allah. Ni doa banyak-banyak. Moga-moga kita boleh 10 malam terakhir kita boleh buat solat sunat tarawih di masjid dan surau. Doa pada Allah ni. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan, doa. Jangan tak doa. InsyaAllah. Tak boleh pun 5 malam pun jadilah. Boleh buat solat berjemaah di surau dan masjid. Dan kita doa mana tahu rezeki kita boleh balik kaya kan. InsyaAllah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.